Allahu 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin al-Fatih lima ukhlika wal khatim lima sabaq wa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratika mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa midaril azim, amma ba'd. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, bersyukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih berada dalam keadaan nikmat yang cukup besar, iaitu nikmat Islam dan iman. Dan kita bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita masih diberi pinjaman nyawa olehnya untuk berada pada Ramadan pada tahun ini. Dan sekarang kita berada pada 10 Ramadan yang terakhir. Mudah-mudahan kita terus mengejar ganjaran pahala, terus melakukan amal ibadat supaya kita mendapat keridaan Allah Subhanahu wa taala. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Barang siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh pengharapan, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Jadi kita berharap Ramadan kali ini kita akan mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amat rugi sekiranya kita berada pada bulan Ramadan dan akhir Ramadan, tetapi bila penghabisan Ramadan kita tidak mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, muslim muslimat yang dirahmati oleh Allah, insya-Allah pada hari ini saya akan berkongsi bagaimana kita nak menjaga panca indera sepanjang bulan Ramadan. Bagaimana kita nak menjaga anggota tubuh badan kita sepanjang bulan Ramadan agar kualiti pahala yang kita dah dapat, agar kualiti pahala yang kita perolehi sepanjang Ramadan mendapat capai ke tahap yang maksimum. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala telah menggariskan beberapa perkara yang perlu dijaga sepanjang bulan Ramadan. Antara anggota badan yang perlu dijaga, yang pertama iaitu menjaga pandangan mata. Menjaga pandangan mata daripada melihat perkara-perkara yang keji, perkara-perkara yang mungkar, perkara yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga memelihara daripada memandang perkara-perkara yang sia-sia seperti rancangan hiburan yang melalaikan, yang penuh dengan unsur-unsur maksiat yang akan menggelapkan dan memalingkan hati kita daripada mengingati Allah. Yang kedua, memelihara lidah daripada mengeluarkan perkataan-perkataan yang keji dan kotor seperti berdusta, mengumpat, mengadu domba, menghina, merendah-rendahkan orang lain, bertengkar, berbalah dan sebagainya. Ini semua boleh mendatangkan dosa dan boleh menyebabkan kualiti pahala ibadat puasa kita akan berkurangan. Ia memang tidak membatalkan puasa, tetapi kualiti puasa itu, kualiti pahala itu yang menyebabkan ia berkurangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, yang seterusnya, yang ketiga, Imam Al-Ghazali menggariskan supaya kita menjaga telinga daripada mendengar perkara-perkara yang dibenci dan ditegah. Antaranya mendengar umpatan, kata-kata dusta, lucah, bentuk-bentuk penyanyian yang diharamkan dan melalaikan atau seumpamanya yang boleh mendatangkan dosa. Yang keempat, sama-sama kita menjaga anggota badan yang lain, antaranya kaki dan tangan. Pastikan anggota kaki dan tangan kita tidak digunakan ke arah perkara-perkara yang maksiat. Contohnya tangan kita sekarang media sosial, pastikan kita tidak menaik ataupun menulis perkara-perkara maksiat, perkara-perkara yang boleh mendatangkan ataupun menimbulkan perbalahan. Jadi jaga tangan masing-masing dalam menggunakan media sosial. Seterusnya kaki kita juga, kita melangkah ke tempat-tempat yang baik. Contohnya 10 malam yang terakhir ini, perbanyakkanlah kaki kita melangkah iktikaf di masjid sesuai dengan saranan Rasulullah SAW supaya banyakkan beriktikaf pada 10 malam yang terakhir. Dan yang seterusnya, yang kelima, anggota badan yang perlu dijaga iaitu perut. Menahan perut, pastikan tidak memakan makanan ataupun minuman yang syubhah, apatah lagi makanan-makanan yang haram semasa kita berbuka puasa, semasa kita bersahur dan sebagainya. Juga kalau boleh kita menjaga semasa kita berbuka tidak makan terlalu kenyang sehingga menyebabkan kita merasa malas ataupun mudah letih untuk beribadat kepada Allah. Dan yang terakhir, sama-sama kita menjaga hati kita daripada perkara-perkara yang mazmumah,
Penyakit hati yang perlu dijaga antaranya, pastikan kita jauhkan daripada amalan riak, ujub dan sum'ah. Ini antara penyakit hati yang boleh menyebabkan pahala itu akan berkurangan. Justru sedikit sebanyak pesanan ataupun perkongsian yang saya sampaikan pada hari ini, mudah-mudahan ianya mendapat manfaat. Dan dalam masa yang sama, saya sarankan juga kepada tuan-tuan dan perempuan muslim-muslimat, perbanyakkanlah pada akhir-akhir Ramadan ini, kita gunakanlah segala panca indera kita untuk memperbanyakkan doa kepada Allah. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Dan kita banyakkan juga menyebut asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, nas'alukal jannah wa na'udzubika minan nar. Kita mohon kepada Allah diampunkan dosa kita dan mohon kepada Allah supaya kita dimasukkan ke dalam syurga dan dijauhkan daripada azab api neraka. Sekian sikit perkongsian daripada saya. InsyaAllah kita jumpa pada masa akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.